Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Percobaan demi percobaan dibuat oleh UMNO untuk coba memastikan Najib bakal dibebaskan. Dalam laporan berita terkini, ada cobaan untuk mereka menghadap, permintaan untuk menghadap Sultan bagi mendapatkan pembebasan Najib. Ada juga pemimpin daripada UMNO berkata, mereka tidak akan pernah berhenti sehingga Najib dikeluarkan daripada jeriji besi penjara. Mereka juga tidak akan berhenti untuk memperjuangkan Najib. Kata mereka, jangan terlalu selesa sehingga lupa. Kemenangan mereka sekarang membuatkan mereka lupa perjuangan untuk membebaskan Najib. Tapi netizen mula bertanya, apa sebenarnya sumbangan Najib? Kalau Najib berjaya keluar daripada penjara, adakah Najib akan dapat membangkitkan semula UMNO atau sekadar Najib menjadi liability kepada UMNO? Kalau Najib boleh membantu membangkitkan atau membangunkan UMNO dari sada sudut mana? Itu yang menjadi pertikaian para pemerhati politik dan penganalisis politik. Dari sudut mana Najib boleh bantu membangkitkan, membangunkan semula UMNO? Adakah karena panggilan bosku Najib itu mampu membuatkan Najib membangunkan semula UMNO? Kerana kita tahu, Najib kini berdepan pelbagai isu keuangan. Antaranya tunggakan cukai yang amat luar biasa. Sehingga membabitkan satu jumlah yang tidak pernah kita fikirkan jumlahnya. Jadi kalau Najib nanti jadi keluar ataupun berjaya keluar daripada penjara, apalagi yang Najib boleh bantu kepada UMNO? Apalagi yang boleh dia dapatkan untuk membangunkan UMNO? Silap-silap hari bulan, bertanding untuk kerusi parlimen pun mungkin boleh kalah. Sebab Najib mempunyai isu yang besar berkait 1MDB dan belum selesai dalam perbicaraan itu. Ada juga yang kata Najib bakal menyusahkan UMNO kerana itu akan jadi senjata peluru hidup untuk parti pembangkang khususnya PAS dan Bersatu. Perikatan Nasional boleh mempunyai senjata, peluru mereka sendiri untuk mengganyang parti atau gabungan Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan. Najib mungkin akan jadi beban kepada UMNO. Nak mahu mempertahankan Najib satu hal. Dalam kempen-kempen nanti sibuk pula mereka hanya bercakap tentang mempertahankan Najib. Walau bagaimanapun, satu persoalan mula timbul. Ini beberapa persoalan tentang usul 72 UMNO bahagian tuntut Najib diberi pengampunan penuh. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pendapat kamu? Wajarkah Najib diberikan pengampunan penuh? Pada masa yang sama, Najib masih lagi mempunyai kes 1MDB yang masih dibicarakan. Menurut beberapa peguam kanan yang ada di Malaysia, mereka kata tidak wajar sebenarnya Najib diberikan pengampunan penuh dikala kes Najib di mahkamah belum selesai. Masih banyak, masih ada lagi yang sedang dibicarakan. Nanti itu akan mengganggu pula perjalanan kes Najib. Takkanlah nanti Najib dapat pengampunan penuh, tiba-tiba dia kalah lagi dalam kes yang sedang berlangsung atau berjalan, takkanlah dimasukkan semula ke dalam penjara dan memohon lagi pengampunan penuh, kata netizen dan juga beberapa peguam kanan yang ada di Malaysia. Setiausaha Agung UMNO, Dr. Ashraf Azri Dusuki memaklumkan kepada perwakilan Perhimpunan Agung UMNO atau PAU 2024 bahawa sebanyak 72 usul diterima daripada UMNO bahagian di seluruh negara yang menuntut Najib diberi pengampunan penuh. Katanya ini menunjukkan UMNO tidak akan menghentikan usahanya bagi menuntut keadilan dan pembebasan bekas Perdana Menteri itu. Sesungguhnya selagi bosku terperangkap di tirai besi, suara dan ikhtiar UMNO tak pernah terhenti, katanya. Mohon untuk kita terus berdoa kerana doa itu senjata kita, kata beliau lagi. Beberapa persoalan penting berkait dengan usul 72 bahagian UMNO ini. Pertama,
Kenapa hanya 72 UMNO bahagian saja yang mengemukakan usul membebaskan Najib itu? Sedangkan UMNO ada 191 bahagian. Makna kata tidak sampai pun separuh daripada UMNO bahagian di seluruh Malaysia menuntut usul untuk membebaskan Najib. Kemana perginya 119 UMNO bahagian yang lain? Apakah mereka tidak setuju Najib diberikan pengampunan penuh? Jika isu pembebasan Najib kononnya begitu penting untuk diperjuangkan, kenapa ibu pejabat UMNO tidak mengatur agar semua 191 bahagian UMNO meluluskan usul berkenan? Kedua, adakah UMNO bahagian yang diterajui pimpinan top 5 Presiden, iaitu Bagan Datuk, Timbalan Presiden Rembau, 3 Naib Presiden Cameron Highland, Pasir Gudang dan Titiwangsa turut sama meluluskan usul menuntut pengampunan penuh untuk Najib itu? Maknanya nak tahu jugalah kan siapa 72 bahagian yang mengusulkan itu. Ketiga, mahu dibuat ada apa dengan usul itu setelah ia dibahas dan diluluskan oleh PAU yang berakhir esok? Dulu sebarang usul PAU mudah dijadikan kenyataan kerana UMNO mengetuai kerajaan dan Presiden UMNO adalah juga Perdana Menteri. Namun sekarang, parti yang mengetuai kerajaan ialah PH dan Perdana Menteri pula disandang oleh Presiden PKR. Apakah UMNO akan mengangkat usul menuntut pengampunan penuh itu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk tindakan seterusnya? Atau habis setakat bergema di Dewan Merdeka WTCKL? Keempat, jika Anwar tidak memperdulikannya, buat tak tahu dan enggan berbuat apa-apa untuk melaksanakannya, usul yang dituntut itu, apa yang akan dilakukan oleh UMNO? Apa UMNO mahu lakukan seterusnya? Apakah UMNO mahu terus berada dalam kerajaan? Dan bila tiba PAU tahun depan nanti, sekali lagi tuntutan membebaskan Najib, akan terus dikumandangkan lagi? Atau UMNO sedia keluar meninggalkan kerajaan sebagai tanda kesetiaan tak berbelah bahagi kepada Najib? Walaupun sedar tindakan keluar kerajaan itu tidak pun akan menyebabkan kerajaan tumbang dan mungkin akan lebih melemahkan UMNO kerana di luar kerajaan sebenarnya UMNO tidak punya apa-apa kuasa. Kelima, kenapa dalam isu ini UMNO cuba melangkah bendul dalam perjuangannya kerana parti itu tidak pula ternampak bersungguh-sungguh menuntut kerajaan mengesahkan sama ada wujud atau titah adendum Agong ke-16 yang membenarkan Najib diberi tahanan rumah. Jika tahanan rumah yang kabarnya telah ada titah adendum pun tidak diperjuangkan sepenuh hati oleh UMNO, bagaimana mahu menuntut pembebasan penuh buat Najib? Akhirnya apa jadi kepada Najib? Apa yang boleh saya kata, usul ini takkan ke mana-mana. Sama macam sejuta tanda tangan yang mahu dikumpul UMNO sebelum ini, tapi sudahnya senyap begitu saja. Masa makin berlalu, tapi seinci pun kedudukan Najib tidak berubah daripada penjara kajang. Walaupun bukan penyokong Najib, saya terus kesian kepada apa yang diperlakukan kepadanya. Sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya dah terbongkar. Muhyiddin sebenarnya tiada jumlah SD mencukupi jadi Perdana Menteri. Akhirnya terbongkar bahawa pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya tidak pernah mempunyai 115 ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Ia dipercayai kerana terdapat pertindihan apabila beberapa ahli parlimen menandatangani SD sehingga 2 atau 3 kali. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kedudukan Muhyiddin ketika itu tidak jelas kerana dakwaan sudah peroleh 115 akuan bersumpah SD adalah bercanggah. Ia sekaligus mendorong
yang di Pertuan Agong pada ketika itu untuk membuat semakan semula. Atas sebab itu telah didapati Muhyiddin tidak mempunyai sokongan SD yang mencukupi untuk dilantik sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 pada November 2022. Apabila kedudukan tidak jelas, Muhyiddin kata ada 115. Anwar kata ada 112. Ada orang tanda tangan sekali, 2 kali, 3 kali. Ada parti berbeza pendapat. Oleh itu, Tuanku Agong pada waktu itu terpaksa buka semula dan semak untuk yakinkan diri Tuanku. Sebab itu dalam Perlembagaan Persekutuan dikatakan, mengikut pandangan dia atau Agong setelah melihat Tuanku, kemudian Tuanku panggil sidang Majlis Raja-Raja untuk bincang. Katanya kepada media selepas makan tengah hari ini. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata, Majlis Raja-Raja dan Peguam Negara ketika itu, yaitu Tan Sri Idrus Harun, turut mempertikai jumlah SD berkenan. Setakat saya faham, pandangan Raja-Raja dan Peguam Negara pada masa itu yang dilihat oleh Muhyiddin mengatakan jumlah itu dipertikai, maka diserah pada budi bicara Agong, kata Anwar. Muhyiddin ketika berkempen pada pilihan raya kecil PRK Nenggiri baru-baru ini mendakwa beliau memiliki 115 SD selepas PRU 15 dan menyatakan bahwa jumlah itu cukup untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Namun katanya, beliau tidak dipanggil oleh Tuanku Agong untuk mengangkat sumpah. Perkara ini telah menimbulkan kemarahan berbagai pihak, termasuklah yang terkini daerah Bentong bakal menyaksikan. Rekod baru dibuat terhadap seorang bekas Perdana Menteri yang mungkin beliau akan terima laporan polis lebih daripada 300 untuk satu-satu isu. Dengan adanya tindakan itu menunjukkan ianya adalah perkara yang sangat besar, membuatkan rakyat gelisah dan tidak berpuas hati. Tindakan Muhyiddin menyentuh 3R. Jadi kini terbukti Anwar Ibrahim telah pun bersuara kali ini. Terbongkar bahwa Muhyiddin sebenarnya tiada jumlah SD mencukupi jadi Perdana Menteri. Sebelum kita berpisah, mohon tinggalkan komen Anda, berikan komen yang paling banyak, paling hebat. Jumpa lagi.